الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Jawab terus ya ni. Ada soalan ni di YouTube ni. Kata saudara Muhammad Berjatun, sudah banyak saya tengok video Ustaz. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita berdoa untuk diri kita dan orang lain, ibu bapa, dan ibu bapa lah, termasuk lebih khusus lagi. Sedangkan Ustaz ada beritahu kehidupan kita sudah ditentukan. Bagaimana saya nak bagi ibu bapa saya selamat? Kalau boleh bagi cara untuk saya berdoa untuk diri dan ibu bapa dengan cara ma'rifatullah. Tuan-tuan yang mulia, berdoa itu ibadah. Justru itu, apa sahaja bentuk ibadah yang dikenakan di situ ialah syuhud, memandang. Kita solat, mata hati pandang Allah lah. Kita zakat, haji, umrah, puasa. Begitu juga doa. Ketika kita menadah tangan, lidah kita menuturkan kata-kata dalam permintaan doa itu, mata hati tersyuhud pada Allah Ta'ala. Ilham yang dirasakan, apa yang kita doakan itu adalah ilham yang datang daripada Allah. Macam kita ni tak? Kalau tidak diilhamkan, tak teringatkan ibu bapa, lupa. Kita kawan punya rapat lepas meninggal tu ingat lagi. Selang 2-3 bulan dah tak ingat dah kawan meninggal tu. Bukan kita menguasai tentang ingatan kita. Jadi doa ini ibadat. Dan doa itu sebenarnya dia bukan nak memberitahu Allah tentang hajat-hajat kita. Kerana Allah tu yang namanya alim, yang maha mengetahui. Sebelum kita doa, Allah dah tahu apa nak minta. Doa ini bukan nak memberitahu Allah, bukan nak meminta-minta dengan Allah. Kerana apa? Kerana Allah namanya Wahhab. Kita tak minta pun diberi. Dan Allah memberi pada kita ini nikmat tak henti-henti. Setiap nafas turun naik, Allah beri nikmat. Cuma perasan tak perasan dia kita ni. Cuba bayangkan daripada kita lahir sampai sekarang boleh melihat, alhamdulillah. Sampai sekarang boleh mendengar, alhamdulillah. Sampai sekarang masih lagi makan, masih nikmat makan. Kalau makan tak senikmat makan macam mana? Pun dah seksa ke tu. Terus makan walaupun sakit sekalipun, gaut, makan juga udang. Sedap ni udang tu. Walaupun tak solat, boleh melihat lagi. Allah Akbar, pemurahnya Allah Ta'ala. Tak solat lagi, engkar perintah Allah, tak puasa lagi, tak aurat lagi, tapi terus boleh bernapas dengan baik, makan sedap, pemandangan jelas, dengar boleh lagi, darah pun mengalir cantik lagi, jantung pun masih berdegup-degup lagi. Masya Allah. Jadi sebab itulah setengah-setengah, bukan pihak kita lah, bukan tahap kita. Setengah-setengah tahap para wali Allah, yakni para sufi itu, dia tidak lagi berdoa. Kenapa? Kerana perasaan yang terlampau amat sangat malunya dengan Allah Ta'ala. Sebab yang Allah beri pun tak tersyukur-syukur, nak minta lagi, kan? Allah. Justru itu, biarlah aku sentiasa menatap, menerima apa sahaja perbuatan Allah, kata dia aku. Begitu. Itu orang jenis tu je. Kita bukan level tu tu. Kita bukan level tu. Kita ni masih di level memperbanyakkan lagi doa-doa, minta hajat-hajat kita sebagainya. Cuma perlu dibetulkan, apabila kita berdoa itu, kita setiap ibadat dia kena roh. Ibadat dia roh. Syariat kena ada hakikat. Apa pun amal ibadat kita kena ada syuhud, memandang.
Kalau payah nak pandang syuhud, nak mengertikan syuhud tu apa, sebenarnya memandang. Kalau memandang pun masih lagi kita terpinga-pinga apa nak dikata memandang itu, masih akal mungkin mata, bola mata ni kena memandang. Baiklah, tuan-tuan belajar bahasa Inggeris, saya terjemah pada fokus lah. Macam mana? Boleh terima? Nampak? Fokus. Bermakna biar ketika ibadat, apa sahaja bentuk ibadat termasuk doa, fokus hati kita pada Allah. Ada kita berdoa nak itu dan ini pun, itu pun ilham Allah yang datangkan. Ada kita berzikir teringat Allah, itu pun Allah yang memperingatkan dirinya ke dalam diri kita. Dan antara itu kita mengingat Allah. Itu penghayatan tu yang nak cari itu sebenarnya. Syariat seperti biasa. Jadi takdir Allah itu, perbuatan Allah itu dia ciptakan baik atau buruk. Mana yang tu? Yang boleh buat jalan tu mana? Ada tu. Allah. Jadi soalan di sini, bagaimana saya nak bagi ibu bapa saya selamat? Kalau ada cara doa, tak ada cara. Cara dia angkat tangan, sebutlah. Angkat tangan. Minta lah. Itu cara dia. Nak minta doa macam mana Ustaz? Mintalah bahasa apa yang kita tahu pun. Nak cerita tentang bahasa Arab, paling tidak pun Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi Allah maghfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Paling tidak itu. Payah juga bahasa Arab, bahasa Melayu lah. Ya Allah, ampunkan dosaku dan kedua ibu bapaku. Dan seterusnya, begitulah. Yang penting kita berdoa tu, hati fokus pada Allah. Bukan kita yang mengubah kedudukan ibu bapa kita dalam kubur itu. Tetapi kalau Allah nak mereka kena azab, bermain itu takdirnya begitu. Rupanya anak dia rajin malam berdoa untuk diri dia. Bermakna takdirnya itu ialah untuk jadi kena azab. Macam mana orang kena azab? Rupanya lakonan anak-anak soleh itu mendoakan untuk ibu bapanya. Tuan-tuan mungkin boleh terima tentang masalah baik, tetapi akal kita ni yang tak baiknya takut-takut menganggap Allah tak baik. Allah ciptakan baik, Tuhan yang sama itu juga dah yang menciptakan buruk. Rukun iman yang keenam itu adalah wajib kita beriman biqadri khairihi wa syarrihi Allah Ta'ala. Beriman dengan baik, kadar, ketentuan dan kadar takdir Allah, baik dan buruk. Itu tak apa juga. Tetapi dalam masa yang sama kita lihat bahawa kalau ada mungkar maksiat, kena usaha tegah lah. Tegah. Memang perintah situ. Kena benci tak pada maksiat, pada kufuran, kena benci. Sekarang bezakan antara keduanya supaya jangan tertukar nanti. Sebab kadang-kadang orang kata ustaz ni mengajar makrifat hakikat semua Allah. Habis macam mana kita nak serah pada Allah Ta'ala, macam mana nak pegang kuasa politik semua Allah. Kita kena usul ikhtiar. Ya, fahamlah betul-betul macam mana. Allah Ta'ala daripada dia menurunkan baik dan buruk. Inilah penciptanya baik buruk. Okey. Baik contoh taat. Perkemahkan lagi sikit. Sebut saja Allah, dia kalimah Allah, maka kita akan bincangkan tentang diri yang wajib wujud. Siapa diri wajib wujud? Allah. Sebut saja Allah, kita akan cerita tentang sifat-sifatnya. Sifat siapa? Identiti siapa nak bicarakan? Allah. Sebut saja Allah, dia mesti ada af'al, perbuatan. Perbuatan siapa nak ceritakan sini? Allah. Baik. Daripada perbuatan Allah ini perbuatan Allah ni, maka Allah ciptakan
Allah ciptakan dia perbuatan itu, Allah ciptakan positif dan negatif. Okay, berterima perbuatan Allah ciptakan positif dan negatif. Contoh taat, maksiat, mungkar. Baik, kita setuju. Baiklah. Baik, taat daripada siapa? Allah ciptakan. Buruk Allah ciptakan. Baik, tentang mungkar ini, maksiat ini, kita setelah Allah ciptakan, kita diuji. Perintahnya apa? Suruh benci, suruh engkarkan, jangan redha. Bila redha tak pada maksiat. Siapa redha pada maksiat, hukum maksiat juga. Siapa redha pada kufur, kufur juga. Siapa redha pada murtad, murtad. Tak boleh redha pada kemungkaran. Jadi fokus pada ni. Ini insya-Allah lah boleh faham ni. Bila Allah ciptakan mungkar maksiat itu, siapa ciptakan mungkar maksiat? Allah. Kalau redha pada diri maksiat itu, zina, mencuri, maka barang siapa redha pada kufur, kufur. Barang siapa redha pada maksiat, haram. Jatuh berdosa. Tapi kita kena redha tak perbuatan Allah yang takdirkan itu? Kena redha ni. Ini rukun iman ni. Rukun iman baik dan buruk daripada Allah, takdirnya daripada Allah. Perbuatan takdir Allah itu mengenakan persimpulan pada maksiat mungkar itu, perbuatan Allah yang takdirkan itu kita kena redha. Sebab itu kita tak boleh kata kalau aku tahu dulu, tak tahu tak. Tak boleh. Nabi melarang kita sebut kalau, jikalau. Tak boleh. Kalau aku tahu dulu aku masuk pondok. Ya, masuk saja. Budak-budak semua tak ada kitab, kita duduk pondok tidur saja. Ramai pondok-pondok itu. Nah, zaman-zaman saya dulu bau tikar tu, zaman tu zaman Ninja Turtle namanya. Apa? Superman ke Ultraman lah. Tu zaman tu. Dulu kan ada gila-gila kan? Gila hati, gila-gila kan? Ujang kan? Ada zaman tu. Jadi bawah tikar budak-budak ni, tengok tu, kita tak tadah. Tidur, semain Jumaat tak pergi. Ada masalah dia. Kalau aku tahulah dulu. Kalau dia tahu. Kalau tahu. Memang tak tahu dah tu sebenarnya. Duduk pondok 6 bulan, lari balik. Hafal Quran lah, cuba-cuba hafal Quran pula, kata. Kan? Hafal Quran dapat 30 juzuk 30. Selalu awal hafal Quran ni pada belakang, juzuk 30. Dapat oleh amal tasalun 1 surah. Pening nak masuk, nak menghafal payah. Itu pun sebulan amal tasalun tu. Dah, terus berhenti. Lalu masuklah biang kameran, pandai pula komen, buka bengkel. Duduk mengeluh, nak letih. Teringat masa muda dulu. Kalau aku ikut cakap bapa aku dulu duduk pondok, senang aku kata. Ustaz tak kata mengajar, aku boleh ganti mengajar. Tak ada kalang-kalang. Dah nikah lah. Dah 20 tahun menikah, anak pun 7 orang. Baru berkata, menyesal aku pilih orang tua tu. Panas baran, nak mampus, kasar bahasanya. Menyumpah orang, dah aku makan, basuh baju, aku layan dia semua. Geram betul. Kalau aku tahu dulu, tak ada kalau-kalau dah menjodoh kamu begitu. 7 orang anak kan. Menyesal aku terima. Baik-baik aku terima dia ustaz yang datang basikal lagi tu. Itu kalau menyesal 7 orang kan. Kau tak menyesal agak berapa? 14 lagi. Lagi lah. Jadi tak ada kalau-kalau tak ada. Kita terima takdir kita dulu. Dah duduk pondok keluar. Dah tahfiz lari. SPM tak masuk peperiksaan. Sekolah seminggu 2 kali dia pergi. Sampai kan tak boleh masuk PSA. 5 lah. Terima lah. 5. 5 lah. 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 5
Jadi tak boleh tak redha. Tak boleh tak redha. Wajib redha perbuatan Allah yang mentakdirkan itu. Yang disuruh tak boleh redha ni niat-niat ni. Oh, tak boleh redha lah GST ni. Oh, tak boleh redha barang naik kan? Nah, tak redha. Macam mana kata? Oh, si Fulan ini kita kena betulkan keadaan kita. Ya, tegurlah. Nasihatlah. Nah. Kenapa pendakwah ataupun penceramah itu dinampak kegarangan di dalam ceramah? Sebab dia menceritakan tentang hukum tapi tak sertakan dengan hukum takdir Allah ni. Itu masalah dia. Tu yang terus kepala bapa dia lembu, hantu, jempalang, ini pemakan rasuah dan sebagainya. Tak perlu sebut-sebut dalam kuliah macam tu. Cerita saja hukum hakam, beri nasihat secara baik dan mendoakan. Selesai masalah. Barulah kita kata dakwah tu cantik. Ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Suruhlah kepada Tuhan kau dengan hikmah dan tunjukkan akhlak perbuatan yang baik-baik. Tauladan dan contoh yang diikuti. Itu sepatutnya begitu. Kalau diiringkan, tahu hukum fiqh tentang kemungkaran, kita minta redha yang mana boleh redha. Anak kita tak solat, kita tak redha anak kita tak solat. Kejut, jangan dong. Kalau dah besar, umur 15 tahun tak solat, berdosa ni. Memang solat. Tapi sebabkan kita baca hati memandang perbuatan Allah telah mentakdirkan begitu, malasnya, degilnya, tak nak cakap itu, maka kita kejut. Tapi dalam masa sama kita beradab. Sebab apa? Kerana pada hakikatnya daripada pihak Allah Ta'ala. Kejut, bangun. Tetapi beradab kita. Anak umur 15, 17, 20 kejut sembahyang, patut tak dengan sebaldi air? Kenapa kita ambil baldi air? Kenapa kita ambil batang mop pukul punggung dia? Kenapa kita ambil ketapek punggung libah anak kita sebab nak suruh solat? Sebab kita hanya mencegah, membuat amalan ma'ruf, suruh pada kebaikan, mencegah kemungkaran sebab itu perintah Allah Ta'ala. Tapi dalam sama, kita tak nampak perbuatan Allah telah mentakdirkan kedegilan anak kita itu. Tapi kalau kita nampak itu daripada pihak Allah Ta'ala juga, justru itu kita menegur, kita mencegah, kita menyuruh dengan hikmah dan bijaksana. Anak kita tu kat sekolah tu, dia juara taekwondo. Itu sepak-sepak dia. Dia pejam-pejam mata tu dalam hati tu, kalau untuk aku, kalau tidak aku sepak ni memang kena buah lutut pecah kepala dia. Itu. Tuan-tuan faham ya? Kita kena pandang dua sudut. Satu sudut perbuatan Allah mentakdirkan, satu sudut kedua adalah diri maksiat itu. Jadi yang mana tak boleh redha? A ke B? Tak boleh redha. B. Yang mana wajib redha? A. Anda belajar faham, alhamdulillah. Justru itu jangan nanti kata setengah orang kata, ustaz tu ajar apa? Semua kena redha, semua kena redha. Kita bongkar kena tentang lah. Ya, belajarlah datang selalu-selalu, jangan datang separuh-separuh. Yang tak boleh redha ni diri maksiat itu. Adapun takdir Allah yang menciptakan itu, kita kena redha. Nak macam mana? Macam mana? Kalau kita jalan seiring, zahir dan batin kita tu, zahir kita mencegah kemungkaran, menyuruh kebaikan, batin kita mengatakan Allah. Kita akan jadi pendakwah, penceramah, pendai ila Allah dengan penuh hikmah dan bijaksana, dengan penuh kasih sayang. Nah, itu sebenarnya. Kalau tidaklah kita hanya menghukum saja di sini, hukum, tapi pada hukum takdir kita bagaikan qadariyah tadi semua ni. Anda kena baiki ni balik ni. Jadi tentang kita doa, soalan tadi kan, kita berdoa minta keselamatan ibu bapa kita dalam kubur, pada mahsyar dan seterusnya. Kita berdoa terus. Tetapi kita kena memandang, mata hati ni memandang bahawa ini doa ni pun daripada pihak Allah Ta'ala juga. Bermakna kalau daripada pihak Allah Ta'ala, bermakna itulah tanda-tandanya. Doa tentang mulia kata para sufi, dia adalah bayangan takdir. Doa, permintaan kita ini, itu bagaikan, itu adalah bayangan takdir. Bayangan tentang mulia pasti ke tak pasti?
Belum pasti kan? Tapi kalau selalu minta tu, itu bayangan dia begitu. Nak pasti tak, tapi nampak bayang-bayang macam tu. Kalau minta selamat, mana bayang-bayang tu nak selamat. Itu bayangan takdir. Apakah hikmah? Tak tahu kita tentang takdir itu. Ditutup kita tentang takdir. Hikmahnya supaya apa? Supaya kita terus berdoa, terus beribadat. Itulah hikmahnya. Kalau dah tahu di neraka, nak sembahyang. Kalau tahu di syurga nak sembahyang, pun tak nak juga. Buat apa sembahyang dah di syurga? Buat apa sembahyang? Aku sembahyang macam mana pun masuk neraka juga. Buat apa guna sembahyang? Hikmahnya ditutup tentang hijab kita, ditutup. Dihijab kita dengan takdir itu tujuannya apa? Untuk kita beramal soleh. Itulah hikmah dia. Jadi bagi saudara yang menanya ni di YouTube ni, terus berdoa lah. Terus berdoa. Jadi bukan kita yang menentukan kedudukan ibu kita selamat atau tidak. Kita terus meminta. Jadi fahamnya kita di sini, bila selalu meminta-minta itu, itulah bayangannya takdir Allah. Kalau takdirnya tak selamat, dia pun tak pernah minta pun doa anak selamat. Kalau lah takdirnya umur pendek, memang dia pun tak rajin nak berdoa umur panjang. Itu je. Bersedekah tidak, hubungan silaturahim. Sebab bersedekah tu memanjangkan umur. Elak tu penyakit. Jangan berdoa lagi. Rajin bangun malam, bersedekah, hubungan silaturahim. Itu memanjangkan umur, murahkan rezeki ke semua tu. Tapi kalau memang takdirnya payah rezekinya, dia solat pun tidak, doa pun tidak, sedekah apa tak lagi tidak. Selesai. Muka surat berapa kita? 15. Masuk bab Atas sekali. ia dipanggil martabat zat. Ya. Jadi kita berbicara tentang sifat salbiah. Sifat salbiah itu ada 5: qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamul tafsir, wahdaniyah. Baik, tentang sifat-sifat itu sekali bicarakan. Ia dipanggil martabat zat, duduk dalam jiwa zat. Bermakna nak cerita tentang diri Allah. Zat tu diri, zat tu diri. Jangan fikir zat tu zat, tapi vitamin kat mana pula tak ada. Dia bukan zat vitamin protein tidak. Zat ni diri. Diri siapa? Diri Allah. Diri yang wajib wujud, lagi tiada diketahui pada hakikat sebenarnya. Ia dipanggil martabat zat. Ni sifat salbiah ni. Ia itu sifat salbiah. Sifat salbiah ni kita baqa mukhalafatu ta'ala al-hurus yang bermaksud wahdaniyah, dipanggil martabat zat. Nak ceritakan bahawa agar akal ini faham diri Allah itu dia adalah qidam. Apa tu qidam? Qidam itu artinya sedia, bahasa Melayu kata. Tetapi sedia pun kita pun kurang faham. Apa tu sedia, ustaz? Maksud sedia itu macam mana? Maksudnya Allah itu awal, tiada permulaan. Seperti nama Allah itu awal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Awal, akhir, zahir, batin. Itu antara nama Allah. Bermakna Allah mempunyai identiti demikian, maka dia berperangai seperti itu juga. Awal, tiada permulaan, tiada berdiri pada zat. Dia bukan ada pada zat seperti mana sifat qudrah, iradah, ilmun, haya sama asal kalam. Adapun 7 sifat ma'ani ini, qudrah, iradah, ilmun, haya sama asal kalam, ini sifat ni memang ada. Ada pada mana? Ada pada zat. Contoh seperti kain, zat. Putih itu sifat. Sifat putih ini dia kena ada pada zat. Begitu juga sifat ma'ani, kudrat, kuasa, kehendak, hidup, mengetahui, melihat, mendengar, berkata, dia ada pada apa? Ada pada diri Allah. Putih kena ada pada kain. Adapun sifat ma'ani tadi, kuasa, kehendak itu kena ada pada diri Allah. Seandainya Allah bukakan hijab kita, kita akan nampak diri Allah Ta'ala itu berserta dengan identitinya. Identitinya mana? Qudrah, iradah, ilmu, haya sama Allah kalam. Dia ada pun di sini, taklah dibenarkan bagi kita untuk melihatnya. Ada pun di syurga nanti kelak akan melihat Allah Ta'ala.
maka akan melihat diri Allah serta zatnya itu. Zatnya itu serta sifat-sifat ma'ani itu. Adapun yang dikatakan sifat salbiyah ini, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, yang nafsi wahdaniyah, 5 perkara ini dia hanya cerita tentang nak memberikan faham kepada akal. Allah tu tiada awal. Tiada, dia tu awal, tiada permulaan. Permulaan ni tak ada. Dia sedia saja. Allah tu baqa, kekal, tiada kesudahan. Cuma kefahaman, satu kefahaman Allah tu kekal. Kefahaman kita, Allah tu kaya, tidak baik pada mana-mana makhluk. Kita difahamkan Allah tu sifatnya wahdaniyah, esa. Esa, kita faham Allah tu esa, Allah tunggal. Allah tu berdiri dengan sendirinya, tidak baik pada mana-mana makhluk, maka makhluk berada pada dirinya. Allah Ta'ala tu mukhalafah lil hawadith, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, bersalah sanad Allah Ta'ala tu daripada sesuatu yang baru. Jadi info, satu ilmu, satu maklumat yang memahamkan kita bahawa diri Allah tu tak sedemikian. Kefahaman saja. Berbeza dengan sifat kudrat, kuasa. Dia satu sifat yang ada pada diri Allah Ta'ala. Pada sifat dimaksudkan ada. Seandainya Allah berkehendak, jika Allah Ta'ala itu membuka hijab kita, maka kita akan besok di akhirat akan nampak nanti diri Allah dan juga sifat-sifat tersebut. Sifat apa tu? Sifat ma'ani. Jadi dipanggil martabat zat kerana cerita tentang zat, ahwal zat. Ia sifat yang tiada berdiri pada zat dan makhluk, hanya pada khabar sahaja, cerita. Sifat keagungan Allah yang menyucikan segala tasbih. Tasbih itu merupakan sama dengan makhluk. Jadi, sifat salbiyah ni sifat nak menafikan, nak menolak bahawa Allah serupa dengan makhluk. Kalau makhluk ada awal, ada permulaan dia. Ada Allah Ta'ala, dia tersedia, tiada permulaan. Makhluk ini dia binasa. Allah Ta'ala baqa, kekal. Tetapi ada juga makhluk yang dikekalkan, sebab Allah hendak dikekalkan. Seperti syurga, nikmat syurga dan penghuni syurga. Seperti neraka, azab neraka serta penghuni neraka yang matinya dekat murtad, waliyadzubillah, ataupun memang kafir asli, asalnya memang kafir, mati sebagai kafir juga, maka ini kekal selama-lamanya. Jadi tadi kata makhluk dibinasa. Memang kita kata di sini, kalau Allah berkehendak pada hukum akal, boleh saja bila-bila masa saja Allah membinasakan syurga dan neraka. Namun Allah tidaklah membinasakan syurga dan neraka itu kerana apa? Kerana nak meninggalkan sebagai satu bukti janjinya dalam Quran yang mana syurga itu dikekalkan. Sebab Allah nak menunaikan janjinya sahaja. Pada hukum syarak, syurga itu kekal sebab janji Allah Ta'ala dalam Quran. Tapi pada hukum akal, boleh je Allah hancurkan dia sebab Allah itu berkuasa. Kemudian yang ketiga itu sifat mukhalafah lil hawadith, bersalahan Allah Ta'ala satu yang baru. Allah ciptakan makhluk selama mana pun takkan serupa dengan Allah, ataupun Allah tak serupa dengan makhluk. Bagaikan tukang rumah, dia buat rumah. Cuba lihat rumah tu, ada tak serupa-serupa dengan tuan rumah? Daripada dapurnya sampai ke ruang tamu, ke anjung, tengok atap ke lantai, tak ada kan? Tak ada. Atau baiklah, kalau dah rumah tu serupa dengan tuan rumah, cuba lihat tuan rumah serupa-serupa tak dengan rumah? Pun tak juga. Kalaulah begitu perumpamaan pun memudahkan kita faham, maka mudah sangatlah kita faham Allah yang maha hebat, maha indah itu takkanlah dia ada juzuk serupa dengan makhluk. Sebab itu tak boleh kita membayangkan Allah tu ada tangan, Allah tu duduk macam mana kita duduk. Allah tu kalau duduk dah macam manusia. Manusia kalau duduk tidur terus, itu memang manusia begitu. Jadi Allah tak duduk. Sebab duduk, bangun, baring, melenting, melompat, terbang, itu semua perbuatan makhluk. Manusia. Baik. Qiyamun binafsi. Qiyamun binafsi ini berdiri dengan sendirinya, tidak banyak pada mana makhluk. Kalau kita kata Tuhan
Tuhan itu dia tidak berhadap pada mana-mana makhluk, bahkan makhluklah berhadap pada dirinya, barulah dia mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Tetapi tak dipanggil Tuhan kalaulah dia berhadap pada tidak berhadap pada mana-mana makhluk, dan makhluk pun tak berhadap dengan dia. Itu bukan Tuhan tu. Apatah lagi dia berhadap dengan makhluk dan makhluk pula tidak berhadap dengan dia. Memang betul lah, bukan Tuhan. Jadi kita kata di sini, menyatakan Tuhan itu dia mesti ada dua sisi. Dia tidak berhadap pada sisi pertama, dia tidak berhadap pada mana-mana makhluk. Sisi kedua, makhluklah yang berhadap pada dirinya Allah. Kemudian wahdaniyah. Wahdaniyah ini esa, tunggalnya Allah Ta'ala. Tunggalnya Allah Ta'ala itu pada apa? Pada zat, pada diri. Tiada sesiapa pun menyerupai diri Allah. Tunggal Allah Ta'ala pada sifat. Sifat-sifatnya, kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama usul kalam. Kudrah, berkuasa. Tiada siapa pun menyerupai sifat Allah berkuasa itu. Iradah, berkendak. Tiada siapa pun menyerupai ataupun memiliki sifat iradah Allah kendak itu. Itu juga dah melihat dengan berkata-kata. Yang kita boleh melihat berkata-kata ni, yang ada pada kita ini bukan pada hakikat sebenarnya. Yang ada pada kita ini hanya nak menyatakan dia lah yang mempunyai sifat itu. Melihatnya kita, cerita tentang Allah yang melihat. Mana mungkin pencipta yang mana dikatakan hebat, dia menciptakan makhluk yang boleh melihat sedangkan dia buta, mustahil. Rupa-rupa cerita kita boleh melihat dengan berkata itu, berkuasa, berkehendak. Itu semua cerita tentang Allah. Contoh seperti pelukis. Pelukis ini dia ni tidak mau menampilkan dirinya, namun dia mau diri itu dikenali. Bagaimana cara dia mengenalkan diri dia? Melalui karyanya, lukisan tersebut. Begitulah Allah Ta'ala seperti yang disebut dalam hadis Qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa'aratu an ura faqatu khalqa kay yu'raf. Sengaja mengatakan la ya'rifuni faqatu khalqa ya'rifuni. Aku ciptakan makhluk itu untuk aku dikenali. Jadi rupanya lukisan itulah merupakan karya untuk mengenal pelukis. Jadi pelukis dan sebagainya. Dan esa Allah Ta'ala pada perbuatan. Perbuatan siapa yang mengatakan tuan kuliah ni, duha ni, zuhur ni? Allah. Itu tentang perbuatan kan? Perbuatan siapakah yang telah melakukan? Perbuatan siapakah yang mentakdirkan baik dan buruk tu? Allah. Dalam pengajian kita cerita hakikat sebenarnya memang daripada Allah. Tapi di luar sana kita beradab dengan Ta'ala. Kalau bercakap dengan depan orang yang jahil, sedikit imannya, sedikit ilmunya, sedikit takwanya, kita kata baik itu datang daripada Allah, buruk itu daripada kesalahan kamu sendiri. Tetapi etikat kita dah tetap yang baik pun daripada Allah, buruk pun daripada Allah Ta'ala juga. Kenapa? Itulah bahasa beradab kita dengan Allah, supaya jangan menyalahkan Allah. Adab kita bersalah ni ialah baik itu daripada Allah, buruk pun daripada Allah Ta'ala juga. Perhatikan sebenarnya yang adab ni di sini, Allah, kita mengaku salah dan Allah tidak dipersalahkan. Itulah adab hamba yang bersalah. Adabnya hamba yang bersalah itu mengaku kesalahannya dan Allah tidak dipersalahkan. Tapi orang-orang yang mendak-mendak hakikat dan tak solat, tak aku salah, Allah pula disalahkan. Aku bukan tak solat, aku nak solat, tapi keinginan aku tu Allah tak beri. Aku tak digerakkan ke sana. Jadi aku dengan Allah redha dengan Allah ni. Oh, redha dia. Tapi pandai pula. Bila ada rokok tak ada api, cari api. Ada api tak ada rokok, cari rokok. Tak ada api, tak ada rokok, pergi cari juga. Belilah apa pun. Pandai pula dua sebab tu. Sakit perut dia pergi tandas, lapar cari makan. Tetapi nak masuk syurga tak solat.
Semua kena Allah Ta'ala belaka. Semua kena Allah Ta'ala belaka. Itu tak memaham hukum adat tu. Allah ciptakan dunia ni ada hukum adat. Hukum adat apa dia? Api membakar. Justru itu janganlah nak masak berdoa daripada pagi sampai petang, tak masak tu. Hukum adat dia kena cari api, pasang kayu api, bakar, masak, air baru boleh makan. Nak memotong pakai pisau, sebab adat ni pisau memotong dah biasa berlaku begitu. Jangan pula Allah Ta'ala ni memotong, dia ambil tisu. Potonglah pokok tu sampai bertebang. Tak kena, hukum adat tak kena tu. Maka wajib kita guna hukum adat. Pisau memotong, alat memotong lah. Nak basuh mulut, pakai pisau, potong terus lah. Pakai tisu. Adat ni tisu mengelap, membersihkan. Dia wajib kena guna hukum adat. Pada segi akalnya, boleh je pisau tak memotong, boleh je api tidak membakar, seperti Nabi Allah Ibrahim AS. Boleh je lahir anak tanpa bapa, seperti Maryam AS. Boleh. Jadi hukum adatnya, nak dapat anak, nikah bersama. Nak kenyang, makan. Nak sihat, ubat senama sebanyak. Itu adat. Justru itu kita jangan tinggalkan hukum adat ini. Sebab itu sunnatullah, sistem alam yang ciptakan. Jangan kata Allah Ta'ala, semua Allah Ta'ala. Tahu memang Allah Ta'ala, siapa kata selain daripada Allah. Dah beritahu, tahu kan semua daripada Allah Ta'ala, baik buruk daripada Allah Ta'ala. Tetapi jangan tinggalkan hukum adat. Bekerjalah untuk dapatkan duit, untuk beli rumah, bekerja, makan anak isteri sebagainya, bekerja. Sebab adatnya, duit itulah yang boleh menunaikan segala hajat-hajat kita ni. Adatnya begitu. Tetapi jangan berkeyakinan pada sebab tersebut. Adat tu jangan. Kan kita ada sebab, musabib, sebab, musabab, dengan musabib. Sebab ubat, hasil daripada makan ubat, natijahnya apa? Musabab, yakni sembuh. Dipanggil musabab. Adapun hakikat sebenarnya menyembuhkan siapa? Musabib. Siapa dia? Allah. Duit sebab. Dengan duit, hukum adat selalu beli dapat, semua dapat. Tetapi yang memberi kita kesenangan, kemewahan itu hakikatnya musabib, yakni Allah. Kenapa kita kena jalan atas dalam sistem alam ini? Sebab musababnya, adatnya. Kerana supaya kita hidup bersistem. Kenapa kita kena pegang pada hukum adat? Supaya kita hidup bersistem. Kalau lah tak pegang pada hukum adat, adat tu sentiasa berubah, benda tu selalu berubah, payah hidup kita tak? Hari ni makan nasi kenyang, besok makan nasi tak kenyang. Terpaksa kita kaji semula, makan apa kenyang. Oh, rupanya kunyah rokok baru kenyang. Besok, lusa pula tu kunyah rokok tak kenyang pula. Terpaksa pula kunyah heater pula. Oh, kunyah heater baru kenyang. Bermain hidup kita teratur tak? Setiap masa kena kaji. Nak makan macam mana. Ubat pula. Selalu penadol makan lebih biji, badan berpeluh, sembuh. Sekarang ini tak pula sembuh. Kaji lagi. Pupuk makan toge. Makan toge pun baru sembuh. Pernah nak kaji macam tu tak? Setiap kali nak kena kaji, cari. Itu tak bersistem tu. Jadi rupa-rupanya Allah ciptakan hukum adat tu supaya hidup bersistem. Dah tahu nak potong sayur, cari apa? Cari pisau. Sebab adatnya memang potong dengan pisau. Potong memang tu putus pun. Kan? Saya potong ikan tak putus macam mana? Asah tak asah tu pisau tu? Cuba saya tengok. Asah. Oh, tajam tak boleh potong tak? Kan tu lah. Dengan pisau yang tajam, bukan pisau yang tumpul. Ya. Jadi itulah hikmah hukum adat, supaya kita hidup dalam keadaan bersistem. Hikmah di situ. Namun di situ dia beri pahala. Sebab apa? Sebagai ujian untuk kita. Di situ keluar kata-kata hikmah. Barang siapa berpegang pada, barang siapa yang meninggalkan sebab dan musabab, dia telah meninggalkan sunnatullah.
sistem alam ini. Barang siapa berpegang, barang siapa yang meninggalkan sebab musabab, dia telah meninggalkan sunnatullah. Barang siapa berpegang, berpaut, bergantung dengan sebab musabab, dia telah syirik kepada Allah Ta'ala. Kita nak naik ke masjid, motor, kunci lah. Kan sebabnya begitu, kunci. Betul akan. Jadi barang siapa tidak kunci motor, dia telah meninggalkan sunnatullah. Siapa tinggalkan pergi balik kampung tak kunci rumah, dia telah meninggalkan sistem alam ini. Kunci rumah tu sunnatullah. Barang siapa kunci rumah dan yakin kunci rumah boleh menjaga rumah dia, syirik kepada Allah. Jelas. Sebab itu nak sahabat, apabila dia pergi naik saja masjid, Nabi tanya, datang dengan apa? Unta ya Rasulullah. Dah tamat ke belum? Ya Rasulullah, aku berserah kepada Allah Ta'ala. Nabi tak kata salah. Nabi kata, kamu turun, tambat unta, kemudian bertawakal. Oh, rupa-rupanya pahamnya kita, Nabi tunjuk cara tawakal yang paling tepat. Apa dia? Tambat dan tawakal. Bukan terus tak tawakal. Nah, begitu kita ni, anak-anak nikah. Saya doa Ustaz, lepas tu kamu nak mengandung sendiri. Saya serah Allah Ta'ala. Kalau saya mengandung pun saya tak kira lah. Saya rela lah pergi mengandung pun tak apa. Jangan begitu lah. Itu sistem alam. Nikah. Kamu tak nikah, duit tak ada Ustaz, kerja lah. Kerja. Itu sistem alam. Mana ada kerja, dapat duit, nikah, dapat anak. Etika kita yang berzeki Allah dan jodohkan Allah, memberi anak pada Allah. Itu etika kita. Jangan sandar pada sebab musabab. Nak faham perkara ni, datang belajar. Itu sebab musabab. Setelah faham, yang memfaham siapa? Allah. Betul. Betul cara perjalanan hidup kita tu. Bersistem. Ni tak duduk kat masjid, tak kerja, tak apa kan. Anak isteri menangis kat rumah tu. Bapak dia sujud syukur lama sangat. Berdoa terus. Bapak duduk masjid tak apa, sebab apa? Pada Jumaatnya makan ada free. So Zuhur nanti ada orang panggil keka, pergi, kenduri, pergi. Itu senang itu. Pak Imam kata, jom pergi sembahyang hajat kat Taman Sarah sana tu. Mana Datuk tu susah ajak tu, pergi, lepas tu dapat duit lagi. Tak sonok macam tu. Anak dia ke rumah, Allah Ta'ala jaga lah tu. Orang senang gitu. Jangan gitu. Sedangkan kita apabila kita beri anak isteri kita makan, itu kan ibadat. Syarat ibadat apa dia? Pandang Allah. Rupa-rupanya Allah memperjalankan gerak diri kita itu untuk Allah menyatakan, akulah pemberi rezeki. Nak luluskan kita, lulus tak lulus. Engkau pergi beri makan anak isteri engkau itu, engkau nampak berzeki siapa? Kalau nampak Allah, baru kita celik mata. Seperti mana soalan-soalan yang lepas saya ulang-ulangkan kan. Tuan-tuan, bicara kita di sini bicara tentang mata hati, bukan mata zahir. Barang siapa tak nampak Allah lagi hidupnya itu, maka benarlah apa yang disebut dalam Quran. Barang siapa buta di dunia, pasti besok buta di akhirat. Buta mata mana? Mata hati. Tuan-tuan lihat, datang kuliah ini, itu daripada Allah. Gaji dinaikkan daripada Allah. Isteri kita solehah, itu pun daripada Allah. Anak kita, hormat kita, layan kita segala baik, itu pun daripada Allah. Nak mata hati sentiasa mana Allah tu. Kena pula musibah pula kan. Lepas mak meninggal, sebulan lepas tu ayah pula meninggal. Lepas tu pula sebulan lepas tu pula isteri kita pula meninggal. Lepas sebulan tu pula kita pula nikah baru. Itu pun memandang Allah terus. Terima dan terima. Rupa-rupa ujian untuk kita. Kalaulah nikmat Allah beri, ujiannya apa? Syukur tak syukur? Kalau syukur, lulus ujian tersebut. Tapi berapa ramai yang tak lulus? Dalam Quran sebutkan,
wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit benar pada hamba-Ku yang bersyukur. Bermakna jelas menyatakan ramai yang tak bersyukur di kalangan kita. Dikarenakan apa? Sebab tak nampak Allah. Tapi kan nampak Allah dengan tauhid, dengan ilmu tauhid ini, nampak Allah setiap saat. Allah memberi tak henti, setiap saat. Walaupun lidah kita masih lagi mengata orang mengumpat, masih lagi boleh mudah makan. Masya Allah, Allah Ta'ala murah sungguh. Nah, walaupun kita ni masih mendengar umpatan fitnah orang, masih lagi boleh mendengar dengan baik lagi. Walaupun mata kita ni melihat maksiat, masih lagi boleh melihat alam, kinah alam ini. Walaupun kita ni merosakkan jantung kita dengan narkotin, masih lagi boleh pam dengan cantik lagi. Nampak tu? Terus Rupa Allah beri sihat terus. Oh, murahnya Allah Ta'ala. Setiap saat, setiap nafas turun naik, Allah memberi. Itu nama Rahman tu. Pemberi yang tanpa berkira-kira. Allah Ta'ala lah. Kita tak, kita berkira. Datang orang ketuk mak kita, tak. Assalamualaikum makcik, kami daripada Madrasah Tahfiz sekian-sekian yang minta derma madrasah kami terbakar. Ya, sedih, siang tak nak beri. Selang 2-3 hari datang pula, Assalamualaikum cik, saya Bangladesh mari, mau minta itu sumbangan juga. Itu untuk tapis Quran sana Bangladesh, Dhaka juga di tempat sana banyak pelajar besar-besar di sekolah. Kita pun okeylah, beri juga. Datang pula, silakan dek, ni makcik mari ni nak minta tekah sikit lah, kalau boleh-boleh. Makcik ni nak duk pondok tani sana, nak buat pondok PT tak ada. Kalau boleh-boleh, berapa boleh. Makcik nak minta-minta ni kena ada surat apa pula? Minta surat pada rawat tu. Tak ada lah ni atas simpati, kalau ada tak apa lah, mau pergilah, mau pergi tak apa. Tak apa. Ambil sini. Saya pergi juga ni. Tapi besar-besar keratan, buat surat tau. Datang pula katanya, Assalamualaikum, nak apa kat ni? Dah, nampak tu. Jadi kita terbatas. Beri-beri juga tapi terbatas juga. Dah beri-beri tu berbual, lepas main berbual. Itu kata buat collection untuk aircon. Aku beri duit 1,000 lebih. Aku beri, kata pasal aircon banyak masjid kita ni. Sampai sekarang panas, semayang zuhur peluh dah faham je. Entahlah, aku beri 2,000 tapi tak tahu AJK macam mana, jalan tak jalan ni. Beri tapi bising lagi. Itu kita tuan-tuan dalam hal sedekah ni, tuan-tuan beri je. Kalau nak beri, berilah. Tak nak beri, diam. Kalau dah beri pula, diam juga. Jangan kisahkan, jangan disiasatkan lagi. Guna duit apa, datang dari mana, ni nak beli apa, jangan. Nak beri, berilah. Macam banyakkan Myanmar apa semua, tak tahu pasport ada, permit ada, tak ada. Duduk situ, dia bawa dukungan anak, letak kampung situ, cawan situ. Orang beri, dah pejam mata je. Ini betul tak betul, tipu tak tipu, itu hal dia dengan Ta'ala. Beri saja. Nah, yang penting dah buat amal soleh. Bukan urusan kita siasat pak betul. Biar polis dan kita siasat kan. Maka adalah syaitan Allah justru itu hanya takluk pada keberadaan makhluk. Allah misal. Sambung lagi tu, tak habis tu sebenarnya tu. Enggak tu. Sambung, bukan sambung, baca semula. Ia dipanggil martabat zat. Situ dia. Cuma tadi penghuraikan tentang sifat salbiah saja, tanda tempat tu. Allah misal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Haqqaqul qudra. وعلم بسم اللهم نعوذ بك من فضلك بلا يخشى ومن فضل اسماء فقنا في الدين وانت برحمتك يا الحمد لله بسم الفاتحه. الله أكبر.